Assalamualaikum, selamat pagi Malaysia, salam sejahtera Asia. Kembali lagi bersiaran secara fizikal hari ini. Lama sudah tak bergandingan dengan orang sebelah ni. Hari ini hari Rabu 5 Mei 2021 bersamaan dengan 23 Ramadan 1442 Hijriah. Apa khabar anda di rumah? Di mana sahaja anda berada? Kami sentiasa harapkan agar semuanya sentiasa berada dalam keadaan yang ceria, semangat, sihat dan positif selalu. John, apa khabar? Saya sehat. Lama tak berganding dengan Gas, jadi itulah rindu juga dengan Gas. Kan, saya pun rindu awak juga. Ada perubahan juga. Okey, John, hari ini kalau kita lihat tak lama lagi akan menjelang Hari Raya Aidilfitri dan saya pasti banyak rakan-rakan John mungkin berbangsa Islam, berbangsa Melayu dan sebagainya. Mungkin ada tak perkongsian di media sosial oleh kawan-kawan John macam mana persediaan untuk tahun ini? Okey, tahun ni kita tahu masih lagi kita di dalam situasi pandemik ini. Jadi persediaan mungkin lebih macam mana cakap lebih sederhana, lebih kurang, lebih relax sebab walaupun sambutan Hari Raya dibenarkan oleh JPBNS tetapi harus mematuhi SOP yang ketat dan hanya untuk ahli keluarga yang terdekat sahaja. Saya suka apa John yang katakan itu untuk keluarga terdekat sahaja. Seronok sebab JPBNS mengumumkan bahawa kita dibenarkan untuk menziarahi sehingga raya yang ke-7. Tetapi dalam kita berseronok tu jangan lupa salah satu SOP-nya iaitu untuk ahli keluarga yang terdekat sahaja. Dan tingkatkan kawalan kendirilah dalam kemeriahan itu tak dinafikan. Raya meriah, Gawai Dayak meriah, banyak perayaan di Sarawak tetapi kawalan kendiri itu penting. Kalau kita nak raya dengan lebih meriah lagi untuk tahun-tahun yang mendatang. Apa khabar kita orang semua di rumah? Dah breakfast ke belum? Di Kuching tadi mungkin sedikit mendong lah John. Nyaman tidur, pagi tadi sejuk kejap. Tapi malam ni nak mula paksa kita bangun untuk meriahkan Hari Rabu kita tengah kata orang tengah dalam weekday tu. Jadi sentiasa bersemangat, sentiasa positif kerana di pagi Rabu ini kami juga bawakan topik yang sangat menarik kepada anda yang mungkin membuka kesedaran anda, minat anda untuk lebih menyertai aktiviti sukarelawan kerana kita akan berbicara mengenai program My Ramadan 2021 dan itu topik yang akan kita bawakan kepada anda di pagi Rabu ini. Tapi sebelum itu kita juga ada isu semasa yang kita nak kupas. Apa itu John? Adakah wang segala-galanya dalam institusi kekeluargaan? Adakah wang segala-galanya dalam institusi kekeluargaan? Sebab baru-baru ini dunia dikejutkan dengan kisah keberantakan rumah tangga jutawan dunia iaitu pengasas Microsoft Bill dan Melinda Gates yang telah mengambil keputusan untuk bercerai selepas 27 tahun berumah tangga. Bill Gates mengumumkan perkara tersebut di laman Twitter beliau. Saya kira kisah percintaan mereka sebelum ini memang sering diperkatakan oleh masyarakat di seantero dunia. Melinda Gates sebelum ini John adalah seorang pengurus produk di Microsoft dan siapa sangka cinta berputih antara mereka berdua dan Melinda sah bergelar sebagai isteri kepada jutawan dunia ini pada tahun 1994 dan mereka dikurniakan dengan 3 orang anak. We cannot grow all together. Itu dakwa Bill Gates yang juga mungkin menjadi punca perceraian kepada pasangan paling kaya dunia ini dengan nilai kekayaan nak tahu berapa? 533.34 bilion ringgit. Bayangkan. Sekarang individu yang ketiga paling terkaya di dunia. Dan individu yang ketiga dan pasangan yang terkaya di dunia. 27 tahun John, saya kira satu tempoh yang sangat lama dan panjang untuk kita mengenali dengan lebih mendalam mengenai pasangan kita. Itulah jodoh dan maut itu orang kata di tangan Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia ni kena usaha jugalah untuk to keep the spark lah in our relationship no matter how long marriage is, Jonathan. Dan itulah kalau banyak sebenarnya perbincangan mengenai adakah wang segala-galanya dalam institusi kekeluargaan. Tapi untuk pandangan Gas pula, mungkin Gas boleh kongsikan. Adakah wang segala-galanya? Kalau saya boleh memberikan mengenai faktor kewangan ini, saya boleh katakan faktor kewangan dalam era globalisasi ini antara faktor utama dalam sesebuah perhubungan. Lebih-lebih lagi semasa pandemik ini John. Sebab faktor pandemik kalau kita lihat kes perceraian di seluruh Malaysia merekodkan peningkatan yang luar biasa semenjak COVID-19 melanda. Dan menurut laporan UUM Online, Pegawai Psikologi Kanan Pusat Kaunseling Faiza Nayan, masalah kewangan menjadi antara penyebab utama berlakunya perceraian kerana ramai suami hilang punca pendapatan kerana diberhentikan kerja akibat COVID-19. Masalah kewangan
akan mencetuskan konflik dan pergaduhan antara suami dan isteri disebabkan tekanan dan akhirnya mewujudkan ketidaksefahaman di antara satu sama lain. Kebanyakan kes yang berlaku melibatkan kesian tenaga kedah, jurutenaga kumpulan B40 seperti peniaga kecil-kecilan, pembantu kedai makan, pekerja kilang dan ada juga yang bekerja sendiri. Kita bersimpati dengan nasib mereka. Justru kita harapkan agar pandemik ini segera reda dan aktiviti ekonomi kembali rancak semula. Dan bercakap mengenai pandemik ini, juga kami nak titipkan dan ingatkan kepada anda, mungkin update dan perkembangan COVID-19 untuk Cak Na, untuk anda sama-sama Cak Na, yang mana Sarawak setakat semalam 4 Mei 2021 mencatatkan 620 lagi kes COVID-19 dengan 64% daripadanya dikesan di daerah Bintulu, Miri Kapit, Sibu dan Bukit Mabong. Duka cita juga dimaklumkan, 4 kematian dicatatkan, 2 di Bintulu, masing-masing di Miri dan Sibu. Malaysia secara keseluruhannya mencatatkan sebanyak 3,120 kes baharu COVID-19, kes kematian 23 kes dengan Selangor mencatatkan kes tertinggi iaitu 675 kes, diikuti Bumi Kenyalang Sarawak 620 kes, seterusnya Kuala Lumpur 408 kes. Macam biasa kita nak pesan kepada mereka, John, sentiasa amalkan 3W, ingat, wash, warn and wear, dan elakkan 3C, confined spaces, crowded places dan close conversation. Tunjukkan kerjasama anda dengan menjadi penerima vaksin COVID-19, John. Betul. Itulah kes dekat Sarawak masih lagi menunjukkan angka yang sangat tinggi. Bukan saja 3 angka tapi dah mencecah 500, 600 kes setiap hari. Jadi kita tak boleh ambil mudah dan haruslah patuhi SOP. Kalau tak perlu keluar rumah, jangan keluar rumah dan kita jaga kita. Vaksin kita tak sampai lagi. Walaupun program imunisasi COVID-19 kebangsaan sedang dijalankan, tetapi mungkin ramai lagi di antara kita yang masih lagi menunggu giliran untuk menerima vaksin. Tapi sementara kita menunggu tu, patuhilah SOP sebab kita masih belum lagi menang dari wabak pandemik COVID-19. Patuhi SOP supaya kita sama-sama dapat tolong golongan B40 ini, golongan usahawan yang mungkin terjejas. Kerana berbalik kepada topik kita, apabila kewangan mereka terjejas, itulah menjadi masalah menjadi faktor kepada masalah perhubungan mereka. Dan kalau kita lihat bercakap mengenai perhubungan ini, selepas berpisah, kita kena profesional dengan bekas pasangan masing-masing demi kebajikan anak-anak. Kerana kalau kita lihat di sudut yang positif, perceraian ataupun perpisahan ini mungkin bukan, orang kata, sedikit pahit untuk kita lalui, tapi itu mungkin memberi sinar kehidupan yang baru buat anda. Kalau John sendiri, pendapat John, bagaimana sebenarnya untuk kita bersikap profesional apabila kita berpisah dengan pasangan? Bagi saya harus sentiasa sokong antara satu sama lain sebab bekas pasangan kita tu merupakan salah seorang yang pernah kita jalani kehidupan. Macam Bill Gates dan juga Melinda Gates ni selama 27 tahun. Jadi kita tak perlulah bermusuhan demi kebajikan anak-anak dan untuk relationship antara keluarga in-laws dan juga dengan keluarga sendiri. Jadi itu penting. Jadi haruslah keep professional. Demi kebajikan keluarga di kedua-dua pihak dan apa yang paling penting demi kebajikan anak-anak. Cakap mengenai kebajikan, Melinda Gates dan Bill Gates juga mempunyai pertubuhan kebajikan dan perpisahan ini tidak menghalang mereka untuk memberi komitmen terhadap pertubuhan kebajikan itu. Cakap mengenai pertubuhan kebajikan, hari ini kita bawakan topik aktiviti sukarelawan kepada anda. Sangat menarik sekali mengenai program My Ramadan 2021. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan saya dan John di pagi Rabu ini hanya dalam Sejahtera Asia. Kembali lagi dalam Sejahtera Asia, pastinya bertemakan saya dan rakan setugas Jonathan Ding. Ini adalah bulan Ramadan, 10 hari yang terakhir sebelum kita nak menyambut Hari Raya Aidilfitri, dan ini fasa terakhir bulan Ramadan. Saya kira pecutan terakhir untuk semua Muslim mengerjakan dan memperbanyakkan ibadat dan mendekatkan diri kepada Yang Maha Esa. Setakat ni macam mana Ramadan kan so far? Alhamdulillah so far, tapi 2021, John pun tahu masanya sedikit berjalan dengan pantas. Dan sangat pantas. Kan, sangat ini sekarang pantas. pun dah bulan 5 dah
almost 2021 half dah gone. Kan, tapi tak apa, walaupun kepantasan itu berlaku, jangan lepaskan barakah dalam bulan Ramadan itu, kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, tidaklah sedekah itu mengurangkan harta seseorang dan Allah akan menambahkan kemuliaan bagi orang yang memberi kemaafan. Sesuai sangat dengan topik kita pada hari ini, John, yang mana kita tahu bukan sahaja dalam bulan Ramadan, namun aktiviti amal dan kebajikan sangat digalakkan untuk diadakan, lebih-lebih lagi apabila melibatkan golongan belia. Kalau di Sarawak sendiri ada banyak persatuan yang melakukan kerja-kerja amal dan sukarela, antaranya kita ada Kenyalang Prodigy, Sarawak Volunteers, Hikam Sarawak, The Salvation Army dan banyak lagi. Dan pada hari ini untuk mengupas lebih lanjut mengenai program My Ramadan 2021, kita bersama dengan Setiausaha Agong Sarawak Volunteers, Tuan Khairul Anwar Shazali dan juga pengarah projek My Ramadan 2021, juga aktivis Halakah Kemajuan Muslim Sarawak, Encik Muhammad Shahazlan bin Sahmat. Assalamualaikum. Selamat pagi Tuan Khairul, Encik Shahazlan. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Alhamdulillah. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. How's puasa so far, okey? Penuh. Itu penting Betul, setakat penuh lah. Alhamdulillah. Apa cabaran puasa tahun tu dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Tuan Kiam. Saya ingat panas satu hal. Okey. And then another thing, tiba-tiba hujan. Macam pagi ni lah. Hujan dia. Susah nak bangun kan macam ni? Susah nak bangun sahur ke apa? Ya, sejok selimut selalu datang lah. Nyaman tidur. Nyaman tidur. Tapi kebaikannya mungkin rasa dahaga kurang sikit lah time hujan tu kali. Positif sikit lah. Kita dah nak habis tu. Jangan sayang nak pecah nak. Make sure 30/30 kita pun puasa. Okey, Tuan Khairul Encik Shahazlan, kalau sebelum ini kita pernah menemu bual juga Kenyalang Prodigy yang juga turut kerap melakukan kerja-kerja amal terutamanya semasa pandemik COVID-19 bagi Sarawak Volunteers, SB dan Halakah Kemajuan Muslim Sarawak Hikam. Kalau boleh dikongsikan bagaimana pula gerak kerja kedua-dua persatuan ini, Encik Shahazlan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada saudara Gas dan saudara Jonathan, turut serta saudara Khairul Anwar. Pertama dan selamanya, saya mengucapkan bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat telah diberikan, dan terima kasih kepada TV Sarawak atas memberi peluang dan ruang kepada kami. Dan berbalik kepada soalan saudara Gas sebentar tadi, projek Ramadan ini iaitu Pertubuhan Halakah Kemajuan Muslim Sarawak ditubuhkan pada tahun 2012 dan didaftarkan di atas nama badan bukan kerajaan iaitu NGO. Dan salah satu cara untuk gerak kerja Hikam ini dengan menggunakan ahli-ahli sukarelawan yang berdaftar di seluruh Sarawak, daripada Kuching sehingga ke Limbang. Dan terdapat pelbagai projek, terdapat pelbagai program yang telah dianjurkan oleh Hikam, antaranya ekspedisi siswa Kenyalang, Jom Masuk You, edisi jelajah daripada Kuching sehingga Limbang, My Ramadan secara khususnya, dan lain-lain lagi. Dan jika kita lihat daripada Hikam ini, oleh kerana Hikam bukanlah satu organisasi yang berasaskan keuntungan, kita membuat kerjasama pintar ataupun kerjasama strategik dengan rakan-rakan kita untuk melancarkan program kita ini, antaranya bersama dengan JAIS, Tabung Baitul Mal Sarawak, IIC dan sebagainya. Dan pada tahun ini kita keistimewaannya kita tahun ini kita proceed dengan My Ramadan. Bermula daripada 200 pack makanan pada tahun sebelum-sebelumnya. Dan sekarang ini kita buat 600 pack makanan. 600. 600 3 kali ganda. 3 kali ganda untuk diagihkan kepada orang golongan yang memerlukan pada tahun ini. Itu mungkin bagi Hikam Sarawak. Kita tahu juga gerak kerja untuk SB, Tuan Khairul. Macam Sarawak Volunteers ni kita tubuhkan since 2018. So dia sebagai satu kesinambungan apabila kita telah menubuhkan Persatuan Anak Sarawak Semenanjung semasa di Semenanjung Malaysia. Jadi untuk kesinambungan pelajar-pelajar universiti bila balik ke Sarawak, jadi kita ada Sarawak Volunteers untuk menyambut mereka. Jadi sebab apa kita sayang dengan aktivis-aktivis sukarelawan di kalangan mahasiswa kita yang ada di Semenanjung, menyambung belajar di Semenanjung. Bila balik ke Sarawak, kita nak jadikan ini sebagai satu platform untuk mereka bergiat aktif di dalam bidang kesukarelaan. Jadi ini nak memastikan apabila kita buat program, sebagai contoh, semua program kita memang kita non-profit, best. Jadi bila non-profit ini kita
semaikan semangat kesukarelaan di kalangan siswa-siswi anak Sarawak ni supaya mereka dapat menyumbang balik kepada masyarakat yang telah banyak menyumbang kepada mereka sebelum mereka menyambung pengajian. Jadi aktiviti-aktiviti kita buat semuanya kita ada 4 tema lah yang kita buat. Yang pertamanya yang paling penting kita selalu buat adalah youth engagement. Youth engagement kita buat program project Today for Tomorrow, daripada berjelajah kita mulakan dengan projek pertama kita di Lawas sehinggalah ke Lunduk. Jadi ini yang kita buat dengan kerjasama Kerajaan Negeri Sarawak sendiri. Cumanya apabila awal tahun lepas kita terpaksa berhenti 3/4 from the whole project because of the pandemic. And then kita juga ada projek T14 apabila ada tempoh masa PKP ni, kita buat projek T14 untuk bantu usahawan-usahawan muda. T14. Dia sebagai satu kesinambungan sebenarnya. Selepas T40 tu sebab tak dapat nak buat program fizikal, kita buat projek T14. It is just the best macam online training untuk usahawan muda yang mana kita bagi financial grant, small amount, but then it is very important for them lah. Because one of the success story that we have in T14 ini, ada salah seorang daripada peserta kita, dia cakap kalau tidak ada grant yang diberikan oleh Sarawak Volunteer ni tadi, dia mungkin terpaksa tutup perniagaan. Tapi dengan grant sekecil RM1,500 itu, dia dapat meningkatkan keuntungan dia sehingga RM20,000. Jadi kadang-kadang kita tak tahu apa masalah yang dialami semasa tempoh PKP itu yang kita bantu. Yang keduanya kita ada projek awareness campaign. Kita ada projek tanam pokok, kita ada beach clean up. Kemudian kita buat nak memastikan supaya projek-projek macam ni sentiasa berjalan. Jadi ini saya ingat di antara program-program yang telah kita laksanakan lah. Di gerak kerja kita buat semua based on sukarela di kalangan siswa-siswi anak Sarawak, dan kita buka juga kepada belia-belia anak Sarawak yang ada di Lawas sehinggalah ke Lundu. Merangkumi 360 darjah saya kira, daripada golongan belia kepada golongan usahawan, daripada youth engagement, kita ada T14 ada awareness campaign. Jadi saya kira bahawa ini merupakan satu platform yang sangat baik untuk menunjukkan semangat kesukarelawanan yang perlu dicontohi juga oleh golongan belia yang lain, Jonathan. Jadi kita tahu juga Encik Shazlan. Untuk Hikam tadi, Encik Shazlan dikongsikan ada bantuan yang diberikan, pack makanan tadi. Betul. Tapi adakah bantuan tersebut disampaikan kepada golongan yang beragama Islam saja ataupun kalau mengikut, terima kasih atas soalan sebentar tadi. Kalau mengikut pack makanan tersebut, kita ada membahagikan projek-projek kita mengikut kesesuaian. Kalau kita fokus kepada projek Maha Ramadan pada tahun ini, kita fokuskan kepada umat Islam sebab dia Maha Ramadan kan. Maha Ramadan kita fokuskan kepada umat Islam. Tetapi kalau kita lihat pada tahun-tahun sebelum ini, kita ada mengusulkan projek Mai Gawai salah satunya, dan kita fokuskan kepada golongan-golongan yang bukan Muslim. Begitu. Ada juga Mai Gawai? Ada. Dia ikut perayaan lah. Betul. Ramadan, dia Ramadan, ini dia Gawai, macam holistik sikit. Dia keseluruhan. Tapi untuk projek Maha Ramadan tahun ini, kita sememangnya kita fokus kepada golongan-golongan Muslim, terutamanya golongan-golongan asnaf, OKU, ibu tunggal, dan golongan-golongan yang tidak berkemampuan. Di mana kita nak dapat nama-nama berikut. Salah satunya kita kerjasama dengan Tabung Baitul Mal Sarawak dengan mendapatkan senarai nama bantuan. Yang keduanya kita kerjasama dengan penghulu, ketua kampung, JKK kawasan tersebut. Sebab mereka lebih tahu tempat mereka, siapa yang susah, siapa yang perlu ditolong oleh dan diberikan pack makanan oleh kita. Begitu. Wow, maksudnya it covers holistically lah betul. Baik Muslim ataupun non-Muslim. Mai Gawai itu dah start dah? Buat masa ini belum, tapi sebelum ini memang kita dah start dah beberapa tahun lepas. Okey, insya-Allah tahun ini boleh diteruskan juga InsyaAllah, tengok. Okey, Tuan Khairul, kita nak tahu juga sebenarnya macam mana anak-anak di luar sana yang mungkin sedang menonton kita, anak-anak muda di luar sana yang mungkin sedang menonton kita sekarang ini nak menyertai aktiviti sukarelawan yang diadakan oleh SV dan Hikam. Jadi saya ingat di dalam Hikam dan Sarawak Volunteers, kita punya the opening of our recruitment untuk sukarelawan ni kita terbuka. Jadi bila kita open up the posters, for example, bila kita buat program-program macam ni, kita panggil sukarelawan-sukarelawan yang datang. Dia melalui kita punya pengkalan data. Kita ada members kita all over Sarawak and Semenanjung as well. And then bila bekas-bekas peserta program kita pun kita panggil sekali. Maksudnya melalui bekas peserta program ni yang selalunya ini adalah satu projek susulan untuk mereka. Dan bila ada projek susulan macam ni lah yang menjadikan mereka ni dapat menyambung semangat kesukarelaan mereka. Not just a one-based program, tetapi
dia berturutan sehinggalah mereka rasa mereka dapat menyumbang lebih besar, kita akan libat sekali ke peringkat lebih tinggi dalam organisasi masing-masing lah. Jadi saya ingat ini adalah salah satu cara untuk kita pastikan semangat kesukarelaan itu dapat ditarik dan disuburkan di kalangan belia dan siswa-siswa anak Sarawak. Macam Tuan Karul katakan tadi John, juga ada bantuan untuk golongan usahawan melalui program T14. Nak tahu jugalah mungkin dari mana kalian mendapatkan dana dan sumbangan untuk dihulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan ini. Saya ingat ini pentingnya. Kadang-kadang bila kita jumpa dengan pertubuhan badan-badan bukan kerajaan, di antara masalah paling besar adalah tentang financial. Jadi bila nak dapat dana sumbangan kewangan apa semua. Dan saya ingat banyak pihak-pihak yang ingin membantu. Cuma this is just a fishing trip lah. Betul. Kita nak engage dengan pihak-pihak yang dapat memberikan sumbangan. Ini yang kita pastikan supaya ada rakan strategik bila kita laksanakan program-program. Jadi bila kita laksanakan program dengan ada rakan strategik ini, kita dapatkan sumbangan, kita dapat bukan bentuk kewangan pun, kita dapat dalam bentuk-bentuk yang lain. Ini akan mengurangkan kos-kos kita. Jadi saya ingat bagi Sarawak Volunteers, di antara rakan strategik kita paling besar adalah Kerajaan Negeri Sarawak sendiri. Sebagai contoh, di dalam charity works that we are doing at the moment, for example, kita ada inisiatif kebajikan anak Sarawak yang kita laksanakan untuk pelajar-pelajar, siswa-siswa anak Sarawak dan masyarakat awam. Di Semenanjung, Sabah dan Labuan, kita ada inisiatif kebajikan anak Sarawak. Kerjasama dengan Rumah Sarawak di Kuala Lumpur. Ini pun ada dengan bantuan Kerajaan Negeri Sarawak, menyalurkan bantuan melalui Sarawak Volunteers dan Rumah Sarawak. Kita salurkan pula kepada rakyat yang memerlukan dalam tempoh masa PKP ini. Thumbs up juga kepada Kerajaan Sarawak sebenarnya. Terima kasih kerana melihat bahawa aktiviti sukarelawan ini juga perlu kita titik beratkan. Dengar John, dalam norma baharu ini, tak ada satu perkara pun yang dapat menghalang mereka untuk menjalankan aktiviti yang murni ini, kerana walaupun dilanda COVID-19, mereka mempunyai SOP dalam membantu orang. Maksudnya pengedaran daripada pusat kepada penghulu-penghulu bantuan ini dilakukan melalui drive-thru. Butiran lebih lanjut mengenainya selepas ini hanya dalam Sejahtera Asia. Kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia, dan juga guys, kita nak wawarkan juga kepada penonton kita bahawa kita sekarang bersiaran langsung juga di Facebook TVS. Jadi kepada anda yang mungkin tak sempat ataupun terpaksa keluar rumah, boleh streamlah kita di Facebook. Betul. Baik, kita masih lagi bersama dengan Tuan Khairul Anwar Shazali, Setiausaha Agong Sarawak Volunteers, dan Muhammad Shah Hazlan, pengarah projek My Ramadan, dan kita nak bercakap mengenai projek My Ramadan 2021 dan juga aktiviti-aktiviti sukarelawan yang organisasi mereka lakukan. Jadi kita nak tanya pada Encik Khairul dulu. Sekarang dengan pandemik COVID-19, bagaimana ia telah mengubah cara kerja-kerja yang dilakukan daripada dulu sehingga sekarang? Macam mana dia berubah? Saya ingat soalan daripada Jonathan ini amat penting dan perlu diseminarkan sebenarnya. Sebabnya apabila kita menempuhi tempoh masa pandemik ini, banyak NGO khususnya NGO belia, dia perlu beradaptasi dengan suasana perbezaan yang berlaku. Dan apabila ini terjadi, kebanyakan NGO belia dia jadi malap disebabkan kegagalan untuk beradaptasi dengan suasana tersebut. Tetapi by time we can see that they are changing because we are transforming into online approach. That is the most important at the moment lah. Apabila kita nak jadikan semua aktiviti fizikal sebelum ini, macam mana kita nak ubah dan adaptasi dengan suasana
keadaan semasa ini tadi. Jadi saya ingat apabila ini berlaku, kita nak pastikan supaya NGO sedia dengan kepatuhan kepada SOP yang telah ditetapkan, kita nak pasti aktiviti tetap berjalan tetapi dengan sedikit perbezaan, because the most important thing, we achieve the objective. Whatever means is it depends on the strategy lah. I think that is the most important lah. How are we going to adapt with the situation? Apa kata orang, nak si budaya, tak nak si budalih. Apa pun walaupun dalam keadaan yang mencabar ini, mereka juga mempunyai SOP yang tersendiri untuk menghulurkan bantuan. Dengar-dengar, bantuan daripada pusat ke kereta para sukarelawan dijalankan melalui pandu lalu. Sangat menarik sebenarnya. Kau boleh diceritakan lebih lanjut Encik Shahzlan mengenai SOP SB dan Hikam dalam menjalani program My Ramadan 2021 ini. Okey, terima kasih atas soalan sebentar tadi. Seperti yang kita maklum, kami di pihak SB ataupun Hikam secara khususnya amat mementingkan SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan, di mana kita fokus kepada penjarakan sosial, menggunakan mask dan sebagainya. Oleh itu, bagi mengelakkan berkumpulnya di suatu tempat dengan agak ramai, jadi kita berbincang dan mengeluarkan satu inisiatif, iaitu secara pandu lalu. Okey, mari saya ceritakan. Saya bahagikan kepada dua kumpulan. Kumpulan A dan kumpulan B. Kumpulan A terdapat pilot dan co-pilot. Dan kumpulan B ialah tim sukarelawan kita. Jadi pilot dan co-pilot ini akan bergerak daripada satu tempat pergi ke HQ di mana tempat pack makanan kita telah bungkuskan. Pergi ke tempat HQ, stay di dalam kereta sahaja, tidak keluar kereta. Sebab apa? Kalau mereka juga keluar dan bercampur dengan pihak-pihak sukarelawan yang lain, akan menjadi ramai di satu tempat. Ada risikonya. Ada risikonya. Jadi kita sarankan mereka untuk stay saja dalam kereta, dan tim sukarelawan akan mengangkat barang-barang masuk ke dalam kereta. Contohnya satu kereta kita letak 5 pack makanan, 5 kotak. Mereka akan buat kerja dengan pantas, letak terus jalan menuju ke kawasan yang telah kita tetapkan. Maksudnya dalam satu kawasan, bayangkan kami punya penyertaan sebanyak 80 lebih, menghampiri 100 yang di Kuching sahaja sukarelawan. Bayangkan kalau 80 itu berada di satu tempat yang tidak terlalu besar, tidak juga terlalu kecil. Mungkin kita akan terdedah dengan risiko-risiko COVID ini. Kita tak nak ada kluster kan dalam hal-hal sebegini. Sebab niat kita nak menghulurkan bantuan. Jadi itu ada satu sebenarnya mungkin inisiatif yang boleh mereka di luar sana, terutamanya persatuan-persatuan sukarelawan, untuk ambil contoh untuk kita sentiasa bantu orang biarpun dalam keadaan yang mencabar ini. Juga Cik Shahzlan, kita tahu belia lah pada hari ini tunggak utama kepada sesebuah negara, dan pelibatan mereka untuk aktiviti-aktiviti sihat sebegini juga sangat digalakkan. Penerimaan daripada golongan belia setakat ini untuk aktiviti sukarelawan daripada Hikam dan SB. Okey, terima kasih atas soalan tersebut. Kalau kita lihat pada tahun yang sebelum ini, sukarelawan yang ingin menyertai program-program yang telah dianjurkan oleh Halakah Kemajuan Muslim Sarawak secara khususnya semakin meningkat. Ini menunjukkan para belia ini tahu bahawa program-program yang berunsurkan sukarelawan ini amat penting. Di samping kita dapat menyantuni masyarakat, dapat mendengar nadi denyut masyarakat. Jadi mereka ini cenderung minat ke atas program-program seperti ini. Buktinya pada program kita pada kali ini, Projek My Ramadan 2021, keseluruhan daripada Kuching, Mukah dan Sibu terdapat lebih daripada 100 orang sukarelawan yang menyertai kita dalam menjayakan Kuching, Mukah dan Sibu. Dalam menjayakan misi Projek My Ramadan ini. Tidak juga dilupakan kepada wakil-wakil seperti Universiti Cawangan Mukah yang dipimpin oleh Saudari Izian Masli, dan daripada Sarawak State Attorney General Chambers, daripada ULIT Sarawak yang membantu kita juga, pihak sebekas dan lain-lain lagi. Begitu. Itu tugas sukarelawan. Tapi kita nak tahu juga Encik Khairul, apa kerja? Encik Khairul kerja kat mana sebenarnya? Saya bertugas sebagai pegawai undang-undang di Jabatan Peguam Besar Negeri. Nampak cakap dah tahu macam peguam. Lepas tu Cik Shahzlan? Cik Shahzlan, saya bekerja sebagai seorang eksekutif perakaunan di Bela Sempurna, sama bangunan dengan Tabung Baitul Mal Sarawak. Jadi itu kita nak tahu jugalah, dengan adanya kerja sepenuh masa, kerja sendiri, lepas tu ada juga masa untuk masa dan tenaga untuk diluangkan untuk aktiviti sukarelawan ini. Boleh kita kongsikan ataupun boleh kita tanya macam mana Encik Khairul membahagikan masa
Kalau macam kita kerja pun dah penat. Lepas tu nak lagi kerja sebagai Sarawak Volunteers ni, mungkin boleh kongsikan. Saya ingat peribahasa yang paling tepat untuk menggambarkan keadaan tu adalah bisa tegal biasa. Jadi saya ingat saya terlibat dengan aktiviti kesukarelaan ni semenjak tahun 2000. Jadi dah 21 tahun. Jadi dalam tempoh masa tu kita try to adapt dengan suasana macam tu kan. Jadi bila kita dah biasa dengan pembahagian masa tu, memang penat, memang susah, memang sukar. Tetapi apabila kita jadikan dia satu-satu minat, we can do everything. Kita sebab kita dah namanya minat kan, kita rasa macam kita ada passion, kita buat satu-satu perkara tu kita rasa puas. Walaupun penat, esok pagi bangun kita rasa we want to do more than that. Puas hati tu. Itu bagaimana Encik Khairul, Tuan Khairul memanfaatkan masa walaupun sibuk dengan bekerja tetapi tetap nak menolong orang. Tapi kita nak tahu juga apa yang mendorong Tuan Khairul untuk terlibat, untuk konsisten dalam menjalani aktiviti sukarelawan ini, bukan untuk tempoh 1-2 tahun tau, tetapi untuk 21 tahun. Sebab sebelum ini semasa saya bersekolah di sekolah menengah, antara motivator yang selalu juga menyampaikan ceramah motivasi dan sebagainya, dialah Tuan Khairul ni. Jadi ini adalah satu tempoh yang sangat lama Tuan Khairul. Jadi apa yang mendorong Tuan Khairul untuk terus orang kata selama 21 tahun ini non-stop berbakti dan menghulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan? Saya ingat bila tanya soalan ni dia jadi macam emosional sikit. Sebab dia macam perasaan seorang guru. Bila guru lihat anak-anak murid dia berjaya daripada satu tangga ke satu tangga yang lain, we feel very honoured because we know that we have contribute something to their life. Jadi apabila kita buat projek-projek kesukarelaan macam ni, bila kita lihat senyuman terukir di wajah penerima-penerima bantuan kita, sebagai contoh projek My Ramadan ini. Sebagai contoh projek My Ramadan ni kita dah mulakan daripada tahun 2015. Jadi bila kita dapat lihat wajah mereka yang mengukir senyuman, kita rasa puas. Bila kita lihat anak-anak murid kita dapat menjadi seseorang, kita rasa puas. Jadi ini yang menjadi satu minyak untuk kita move forward lah, untuk memastikan supaya kita dapat buat lebih daripada ini. Seperti mana yang saya selalu sebut kepada sahabat saya Shahazlan ni, dan saya ingat ramai adik-adik sukarelawan kita, we want to make you a better person. Because by being a better you, we can make a greater Sarawak. Wow, itulah bermula daripada golongan belia ni. Kita pun rasa terpanggil juga, walaupun dalam kesibukan kita bekerja, kita nak menyertai juga mereka melakukan aktiviti sukarelawan ini. Juga kami harapkan perasaan itu juga hadir dalam diri anda yang menonton kita pada hari ini. Sertai aktiviti sukarelawan ini, biarpun dalam tempoh yang mencabar, tempoh pandemik, tidak ada yang menghalang kita untuk berbuat baik dengan orang lain. Cakap mengenai kepuasan, John, apabila melihat senyuman terukir daripada penerima bantuan Encik Shahazlan, kalau boleh dikongsikan pengalaman sesetengah individu ataupun mereka yang memerlukan ini tak kala menerima bantuan daripada Encik Shahazlan. Boleh Encik Shahazlan gambarkan? Okey, terima kasih atas soalan berikut. Mun kita nak cerita lah, dah keluar dah Pio Sarawak saya. Tadi Sabah tu dah Sarawak kan? Saya keluar. Dah keluar, bawa keluar. Mun kita nak cerita tentang pengalaman dengan cerita-cerita berkenaan dengan perasaan, banyak sebenarnya. Sebab mun kita nak fokus pada My Ramadan ajak dah. Daripada 2015 nak, seperti yang Tuan Khairul bagi tahu tadi, 2015 pelbagai emosi, pelbagai cabaran, pelbagai pengalaman yang dapat digunakan, dapat diterima oleh para sukarelawan yang merangkumi belia-belia dan anak-anak muda. Salah satunya cerita yang saya ingat, sewaktu tim kita menyerahkan sumbangan, ada pakcik yang menangis-menangis dapat bantuannya. Bukan Tegal kita seorang saja, banyak je agensi-agensi lain yang memberi bantuan seperti Tabung Baitul Mal Sarawak, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Tetapi nya rindok nangga anak-anak muda turun padang menyantuni masyarakat. Jadi bila di tangganya bahagiannya nya rasa hiba, menangis nangga. They feel included. Ada yang pakcik-pakcik, makcik-makcik si habis-habis madah. Makasih dengan kita, makasih dengan kita. Ada yang anak-anak sukarelawan tu menjenis yang pandai kelakar, pandai ngambil hati, pandai nak bertanya khabar, lagilah orang tua yang suka. Jadi perkara-perkara macam tu lah yang Kak Morong dalam hikam tu fokuskan di mana benda tu akan mengajar anak-anak muda belia. Sidak tok si turun ke padang, si turun bertemu dengan masyarakat, sidak tok si akan tahu macam ni rasa
masyarakat merasa perkara-perkara yang susah macam tu. Itulah orang kata tak semata-matanya dari aspek kewangan, bantuan dari segi fizikal dan sebagainya. Juga apabila mereka menolong mereka ni je, maksudnya mereka rasa diri mereka dihargai. Mereka juga ada, kita perasan mereka ada dan ini membuatkan mereka mungkin hiba dan banyak kali mengucapkan terima kasih kepada penghulu-penghulu bantuan ini. Selepas ini kita nak tanya juga kepada mereka mengenai bagaimana kalau kita melihat bahawa sekarang ini remaja dan masalah sosial tidak dapat dipisahkan. Jadi sebagai orang kuat dalam aktiviti sukarelawan ini, mungkin ianya boleh menjadi penghalang kepada mereka ini untuk terus terjerumus dalam masalah sosial ini. Semuanya hanya dalam Sejahtera Asia. Kembali lagi dalam Sejahtera Asia. Terima kasih kerana terus setia bersama kami dalam rancangan Sejahtera Asia. Teruskan jadikan Sejahtera Asia sebagai rancangan pertama untuk menyapa pagi anda. Juga jangan lupa untuk saksikan kami di YouTube. Kalau terlepas siaran langsung pada pagi ini, jangan risau. Boleh cari sahaja kami di YouTube. Search sahaja Sejahtera Asia TVS. Masih lagi berbicara mengenai program My Ramadan 2021 bersama dengan dua tetamu kita pada hari ini. Encik Shahazlan, kalau kita lihat pada hari ini, golongan belia, remaja dan masalah sosial itu sukar untuk kita pisahkan. Kerana ini adalah tempoh umur yang mana mereka rasa ingin tahu, cuba untuk melakukan sesuatu yang baru. Jadi bagaimana Encik Shahazlan melihat bahawa aktiviti sukarelawan sebegini boleh menghalang mereka daripada terlibat dengan masalah sosial, ataupun kalau tidak pun mereka perlu untuk menyertai aktiviti sukarelawan sebegini, mungkin ada bantuan kepada golongan remaja yang terlibat dalam aktiviti sebegini supaya mereka merasakan bahawa masih ada masa hadapan untuk mereka. Okey, terima kasih atas soalan yang bagi saya cukup menarik dan cukup straightforward soalan itu. Okay, yang pertamanya, masalah golongan belia. Okay. Salah satu tujuan utama untuk kita buat persatuan ini, apa-apa persatuan, ialah untuk mendekatkan para belia-belia anak-anak muda ini dengan perkara yang bermanfaat. Daripada segi masa lapang, daripadanya kayu-kayu, merempit, hisap dadah, ambil ganja, apa-apa sebenarnya, tidak boleh join dalam NGO yang berdaftar untuk melakukan pelbagai projek, antaranya projek My Ramadan tadi. Tapi juga dilupakan dengan program-program lain. Macam ni nak suruh Sidak Tok jadi orang yang berguna. Dalam hikam orang ada menganjurkan program-program seperti program-program kepimpinan. Antaranya Born to Lead, Heroes Reborn, The Legacy dan sebagainya. Program-program untuk mensasarkan golongan-golongan lepasan SPM ataupun golongan-golongan sekolah, pemimpin-pemimpin sekolah, dan kita groom Sidak Tok untuk jadi pemimpin masa hadapan Sarawak. Bukan setakat kita ada juga mula seminar-seminar berunsurkan agama Islam ataupun seminar-seminar yang mengajar tentang organisasi. Contohnya K-pop. Ada nama K-pop, iaitu kursus pengurusan organisasi dan penganjuran program. Bukan K-pop. Dan yang kedua ialah KUFI, kursus Facilitator Ideal. Banyak program yang kamu anjurkan tu dengan satu harapan, menarik minat anak-anak muda, menarik anak-anak belia tu untuk sama-sama memanfaatkan masa-masa yang terluang. Bukan aja, ada yang lain-lain lagi seperti seminar untuk bidadari yang berlandaskan agama, rehlah-rehlah Islam, ziarah dakwah dan sebagainya. Jadi benda macam tu lah yang kamu terapkan dalam hikam tu, fokuskan kepada anak-anak muda, terutamanya belia, dalam memanfaatkan masanya selain membentuk akhlak mereka menjadi orang yang baik. Banyak sebenarnya platform untuk golongan belia ini terhindar daripada ataupun melupakan mereka sekejap daripada masalah-masalah sosial ini, tetapi pendekatan yang dilakukan itu juga kena tepat, saya kira, John. Kalau bagi Tuan Khairul sendiri, pada pendapat Tuan Khairul, apa pendekatan yang seeloknya untuk kita beri kepada golongan belia ini, kerana kita tahu tak semua mereka datang daripada situasi yang elok, ada datang daripada keluarga
keluarga yang mungkin bermasalah, yang kurang berkemampuan, dan ini juga bukan 100% salah mereka untuk terlibat dengan masalah sosial, melihat kepada sekeliling mereka. Jadi pada pandangan Encik Tuan Khairul, dalam era moden ini, era globalisasi ini, bagaimana sebenarnya pendekatan terbaik untuk mendekati mereka ini supaya mereka lupa dan mengelakkan diri mereka daripada terjebak dengan lebih teruk lagi daripada dalam masalah sosial ini? Saya setuju, Gas, apabila kita sebutkan bahawa belia-belia remaja kita perlu ada satu pendekatan yang berbeza bergantung kepada latar belakang. Jadi ini yang menjadikan satu cabaran buat NGO yang memfokuskan kepada recruitment of the youth untuk terlibat di dalam aktiviti kesukarelaan untuk memastikan supaya pendekatan yang digunakan tu tepat dan kumpulan sasaja. Jadi saya ingat antara benda yang kita boleh usahakan di peringkat masyarakat adalah untuk tidak cepat menghukum golongan belia dan remaja ni tadi. Saya ingat apabila kita cepat menghukum, kita hanya akan meluaskan lagi jurang di antara belia dan masyarakat. Jadi bila jurang ini makin luas, mereka akan sukar untuk mendengar apa nasihat, pandangan, teguran yang datang daripada masyarakat disebabkan apa? Mereka rasa terpencil. Bila rasa terpencil, mereka akan cepat-cepat untuk membentuk satu komuniti belia tersendiri yang akhirnya terlibat di dalam perkara-perkara yang kurang bermanfaat ataupun perkara-perkara yang menjuruskan mereka kepada jenayah sebagai contoh. Jadi ini yang kita nak elakkan. Yang pertamanya, kita jangan cepat menghukum. Yang kedua, kita bagi peluang. Pendekatan kita adalah apabila kita bagi peluang, jangan cepat menghukum juga untuk mereka kegagalan pertama mereka. Sebab dah namanya kita manusia, kita belajar daripada satu peringkat ke satu peringkat yang lain. If they fail at the first, at least we give them second, third, fourth chances yang akan membentuk mereka menjadi manusia yang lebih baik daripada semasa ke semasa. Jadi masyarakat sebenarnya main peranan yang lebih besar daripada setakat apa yang kita lihat on the surface lah. Jadi belia pun saya ingat perlu kita sentiasa terapkan. Mereka ni banyak masa lapang sebenarnya. Itu yang bezakan antara kita nak cakap orang tua susah juga. Nak cakap golongan veteran tapi masih dalam kategori belia. Macam tu. Kita golongan veteran, apabila kita golongan veteran, komitmen pekerjaan menjadikan masa kita yang kita lalui makin singkat. Tetapi mereka belia, mereka rasa mereka ada masa lapang sebab komitmen mereka berkurangan. Tapi ini yang meningkat daripada semasa ke semasa. Kita bagi komitmen tersebut untuk mereka merasakan they have contributed something to the society. Dan bila ada contributed something to the society, they own. They have the feeling of ownership to the society. Welcome juga. Yes. Jadi itulah inisiatif yang sangat bagus untuk elakkan golongan belia ni untuk masuk ke aktiviti-aktiviti yang mungkin kurang berfaedah. Tapi kita tahu juga selain daripada program My Ramadan 2021 ni, mungkin boleh kongsikan juga apakah antara program lain yang dirancang ataupun yang telah dijalankan oleh pihak SV dan juga pihak Hikam. Okey, terima kasih atas soalan itu, Saudara Jonathan. Kalau nak diceritakan berkenaan Hikam, secara logically sudah ditubuhkan pada tahun 2012. Maksudnya banyak program telah dianjurkan oleh Hikam. Antaranya kami fokuskan pada 4 perkara. Yang pertama ialah pengimarahan ataupun memeriahkan hari kebesaran Islam. Antaranya nisfu Sya'ban, awal Muharram, Ramadan dan Syawal yang bakal tiba. Kita ada buat infografik, hadis-hadis sahih, doa-doa, ceramah-ceramah ustaz dan akan disiarkan di Facebook kita dan ditunjukkan dengan masyarakat. Antara ustaz-ustaz yang bekerjasama dengan kita, sebelum itu saya mohon maaf jika ada nama yang tercicir ustaz ataupun kurang adab disebut namanya. Antaranya Al-Fadhil Ustaz Muhadir Jol, Habib Najmuddin Al-Khilid, Ustaz Azhar Hashim Ad-Hadrami, Datuk Syekh Muhammad Fuad Kamaluddin dan sebagainya. Tidak juga dilupakan kepada ustaz-ustaz lokal kita. Ustaz-ustaz Sarawak kita tu antaranya Ustaz Muiz Zakaria, Ustaz Hasfa Bakri, Ustaz Afif Skandar, Ustaz Muhammad Ilyas bin Muhammad Saleh dan sebagainya. Banyak lagi program-program kita. Dan poin yang kedua ialah kita fokus kepada latihan dan pembangunan belia. Di mana antara projek-projek yang telah kita lakukan di sekolah dengan skala yang kecil, iaitu JOM, Cemerlang, SPM, STPM dan STAM. Itu berskala kecil. Disusuli dengan projek yang lebih besar sedikit, iaitu JOM Masuk You, kita mulai daripada Kuching sehingga Limbang. Pada tahun 2016. Saya sendiri pergi bermula daripada Kuching sehingga ke Limbang untuk menjayakan projek Jom Masuk You edisi jelajah. Bukan itu saja, ada banyak lagi program-program seperti yang saya sebutkan tadi, K-pop, Kufi, seminar untuk mobil bidadari dan sebagainya.
Dan poin nombor 3 kita ialah kita melakukan program-program berlandaskan kesedaran masyarakat. Salah satu program utama kita ialah ekspedisi siswa ke Nyalang. Di mana program ini kita mensasarkan siswa-siswi golongan pelajar yang belajar di Sarawak ataupun belajar di luar negara Sarawak atau di luar negeri Sarawak untuk menabur bakti, mengambil pengalaman, menyantuni masyarakat khususnya kepada orang Sarawak berkonsepkan keluarga angkat 3 hari 2 malam. Keluarga angkat 3 hari 2 malam. Kenapa tak nak lama lagi ya? Sebab kita ambil hari Jumaat, Sabtu dan Ahad. Jadi antara tempat-tempat yang kita dah buat, salah satunya Kampung Pulau Salak. Pernah pergi? Tak pernah. Kampung Pulau Salak. Kita daripada jeti pergi ke pulau. Ambil masa almost 30 minit. Menggunakan bot. Dari telaga air kan? Bukan telaga air, dekat kawasan Semariang. Di telaga airnya. Telaga air makin kita seafood, kita sungkip tu. Okey. Yang kedua ialah kita buat di Kampung Beradik. Di kawasan Demak Sinun Bakor. Yang ketiga ini di Semalatong Simunjan. Apa yang bestnya selepas program tu setiap tahun kita buat, dah lama dah ya program. Masih ada ibu angkat yang kata kita masih menghubungi anak-anak angkatnya. Masih keep in touch lah. Macam pom lah atau orang. Macam kami sendirilah. Ada bukan mak angkat aja, jiran-jiran angkatnya semua. Ada yang di Kampung Pulau Salak ya, sampai Tunggah. Anak, adik, ada udang. Ada ikan lumik, ada ikan tam. Datang kat situ ambil free. Tapi kita asyiklah nak ambil free lah nak. Kita ada rasa rasa juga lah nak. Selain daripada Semalatong, Simunjan, daripada jauh ngantar durian. Walaupun RM2 aja, tapi rasanya ngantar durian yang kita makan. Betul rasanya. Betul. Sangat menarik Betul. Itulah kata orang John. Kalau nak menolong ni caranya macam-macam dan mereka menunjukkan bahawa membuktikan sebenarnya pada hari ini bahawa aktiviti sukarelawan itu bukan sahaja tujuannya untuk membantu orang tetapi dapat dijalankan dengan penuh fun dengan penuh sangat happening sekali. Jadi selepas ini kita nak tanya juga mereka macam-macam soalan lagi mengenai iGPS. Dengan cerita ada juga subsidi dan bantuan kepada mereka pelajar yang dari luar Sarawak nak pulang ke Sarawak. Okey, semuanya selepas ini kita berehat sebentar. Jangan ke mana-mana. Ya, kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia di blok yang terakhir. Jadi kita masih lagi bersama dengan Sheikh Khairul dan juga Muhammad Shahazlan. Jadi Khairul Anwar, kita nak tanya mengenai iGPS. Mungkin boleh kongsikan dengan lebih lanjut. Apakah itu iGPS? iGPS ni bermula daripada soalan daripada seorang siswa anak Sarawak yang belajar di Semenanjung semasa program Lan Berambih Anak Sarawak tahun 2018. Jadi yang Amat Berhormat Datuk Patinggi, Ketua Menteri kita Datuk Patinggi Abang Jo bersetuju dengan soalan tersebut dan akhirnya lahirlah iGPS hasil alhamdulillah yang direalisasikan oleh Datuk Patinggi Abang Jo bermula daripada tahun 2019. Jadi saya ingat iGPS ni adalah satu inisiatif untuk kita bantu pelajar-pelajar daripada Semenanjung, Sabah dan Labuan untuk balik ke Sarawak, tidak terhad kepada tempoh perayaan sahaja tetapi sepanjang tahun. Mereka boleh mohon untuk subsidi kepada tiket yang sudah dibeli untuk penerbangan balik ke Sarawak. One way 300 kita bagi.
Jadi 1 tahun boleh mohon 2 kali. Jadi overall for one pack adalah RM600. Jadi itu untuk cover 2 perjalanan balik. Jadi ini yang kita bantu, dan untuk memohon IGPS ni boleh layari Facebook Sarawak Volunteers. Kita pin dekat Facebook post kita panduan memohon IGPS. Jadi ini kita dapat sumbangan daripada Kerajaan Negeri Sarawak, dan kita bekerjasama dengan pihak Yayasan Sarawak sebagai partner, strategic partner kita untuk pastikan ini berjalan. Dan saya ingat sehingga kepada tahun ini, tahun ketiga sudah IGPS ini berlangsung, kita sudah terima permohonan lebih daripada 40,000 permohonan daripada pelajar-pelajar, siswa-siswi anak Sarawak. Maksudnya ini adalah peluang terbaik kepada pelajar-pelajar di luar sana untuk pulang ke Sarawak. Tapi sekarang tak boleh. Sekarang balik kena kuarantin 14 hari. Jadi itulah. Tapi ini adalah usaha murni daripada mereka untuk membantu mereka yang mungkin kurang berkemampuan, John, yang belajar di luar Sarawak. Jadi syabas sebenarnya kami nak ucapkan kepada SB dan Hikam atas segala bantuan ini. Mungkin Tuan Carol kalau boleh diberikan pesanan kepada mereka di luar sana, sekalipun mereka tidak dapat menyertai aktiviti sukarelawan yang diadakan, bagaimana nak timbulkan rasa untuk bantu orang lain, terutamanya dalam kalangan belia, lebih-lebih lagi dalam tempoh yang mencabar, tempoh pandemik COVID-19 ini, Tuan Carol. Saya ingat antara benda penting yang mungkin boleh kita ambil iktibar adalah sepotong hadis daripada baginda Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat kepada orang-orang lain. Jadi dengan mengambil ibrah, iktibar daripada hadis tersebut, saya ingat kita perlu melihat bagaimana diri kita ini boleh jadi manfaat kepada orang lain. Tidak semestinya kita perlu menyumbang daripada bentuk tenaga fizikal, masa kita, tetapi boleh juga dalam bentuk lain. Sebagai contoh, kita bank in sumbangan. Sebagai contoh, macam projek Ramadan ini bukan setakat daripada sumbangan daripada Kerajaan Negeri, tapi kita juga kumpul sumbangan daripada orang ramai. Jadi sumbangan daripada orang ramai ini pun sudah cukup banyak untuk kita bantu para penerima untuk projek My Ramadan sebagai contoh. Dan saya ingat rakan-rakan masyarakat yang ada di luar sana, kita sentiasa mengalu-alukan sumbangan apa-apa sahaja, maksudnya idea apa-apa yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Dan ini yang kita alu-alukanlah. Dan kita mohon sokongan daripada masyarakat secara keseluruhannya untuk kita teruskan lagi bahawa anak-anak belia kita ini dapat menyumbang balik kepada masyarakat. Menarik sebenarnya, ya. Bukan saja dari segi kewangan. Saya sangat berminat. Bukan saja untuk menyumbang, tetapi menyertai aktiviti sukarelawan. Kalau ada, boleh roja kita berdua selepas ini. Secara ringkas, kalau boleh dikongsikan ucapan selamat Hari Raya kepada mereka yang menonton. Kita berbaki 7 ataupun 6 hari lagi nak menyambut Hari Raya daripada Encik Shazlan. Okey, bagi yang mengenali diri ini, yang pertamanya ingin memohon maaf atas segala kesilapan, dan seterusnya selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri yang bakal tiba ini. Selamat lagi, puasa nak habis, jangan pecah awal lah. Ya, pesanan Encik Shazlan daripada Tuan Khairul, silakan. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Siapa ibu ayah yang dah cukup syarat bayar zakat, bayarlah zakat. Wah, okey, reminder. Betul. Walaupun afdal untuk dibayar pada 1 Syawal kan, tetapi elok jangan beratkan tugas amil tu, bayar awal. Sekarang boleh bayar guna Sarawak Pay kan? Boleh. Senang saja. Semuanya di hujung jari saja. Terima kasih Tuan Khairul, terima kasih Encik Shazlan atas perkongsian pada hari ini, yang mana membuktikan bahawa aktiviti sukarelawan ini bukan sahaja dapat membantu orang yang memerlukan, tetapi kalau dilakukan dengan strategi yang betul, dengan SOP yang ketat, sebenarnya sangat fun. Sebenarnya sangat seronok untuk dilakukan. Juga merangkumi aktiviti yang dilakukan oleh SB dan Hikam ini 360 darjah, daripada membantu keusahawanan, golongan B40, golongan belia dan sebagainya, dan pendekatan untuk mengatasi masalah sosial dalam kalangan remaja itu kena tepat. Jangan cepat menghukum mereka dan sentiasa bagi peluang kepada mereka. InsyaAllah dengan adanya golongan belia yang kuat, negara kita akan semakin bertambah maju menjadi negara yang mantap pada masa akan datang. Untuk Sejahtera Asia pada hari ini, sini saja daripada saya Ghazali Zawawi. Saya Jonathan Ding. Kita jumpa lagi di masa yang akan datang hanya dalam Sejahtera Asia. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Assalamualaikum. Jaga diri, jaga SOP. Bye. 30.